Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, saja petang-petang ni nak testing trade. Tapi kita tak ambil masa yang lama lah. Saya pun tak tempat tengok apa yang kita patut trade hari ni. So, hari ni dalam keadaan yang macam kita tak tahu information apa-apa kan. So, paling selamat sekali kita akan start dengan satu benda yang mudah, iaitu before saya start, siapa yang so far antara banyak-banyak broker, hari ni saya pilih untuk run live audit run live trade kat bawah ABS. So ni live account
So mungkin ada lagging sikit internet dekat dalam hutan. So lagging banyak sikit lah, bukan sikit saya rasa ni, banyak sangat lagging dia. So link saya dah sertakan. Saya rasa siapa yang nak join Telegram tu lepas dah jadi guna affiliate link saya tu, boleh lah tekan Telegram channel tu untuk join group. InsyaAllah kalau ada rezeki saya share banyak signal. Kalau ada ilmu tambahan saya share juga. Mana yang saya sempat belajar saya sempat share. Mana saya ada hint ke apa benda pun saya share. Tapi yang lebih-lebih memang kena belajar juga lah. Dia kalau tak ada ilmu, dia kategori trade ni macam berjudi lah. Okay, kita nak mula tapi kita akan cari. So kalau petang-petang macam ni pukul 2, kita boleh tengok Euro USD dulu. So Euro USD template ni pun kotor sangat. Kita bagi template bersih sikit, template kosong je. Pukul saya saja start lambat sikit. So kalau pukul 4 ni, pukul 2 ni sesuai untuk trade. Kita dah boleh nampak dekat time 4 ni ada barunya candlestick. So benda-benda yang macam candlestick lah, apa benda tu semua nanti korang boleh belajar lah. Itu kat internet pun berlambak. Saya saja nak share pengalaman je lah. Ni kalau untung lah, rugi-rugi lah. Sebab saya pun main kalau besar pun mungkin RM1. Kalau untuk hari ni kita main 1 sen, okay? Kita trade 1 sen. Okay, kita main Euro USD dulu. Tengok. Saya rasa petang-petang ni best. Okay lah, ada pergerakan jugalah. Okay, sekarang pertama sekali bila dah buka, contohnya buka Euro USD lah kan, you nak start trade. Sebelum tu kita tengok dulu trending dia, ada trending ke tak. So far trending dia naik sampai sini dia start nak turun. Dia dah buat lower low ni dia dah turun. Low yang ni dah turun, low daripada low sebelum ni. So dia dah memang break. So dia akan naik sikit. InsyaAllah dia akan cuba buat penurunan sikit lah, tak ada masalah. So kat mana kita nak start beli, kita tengok semalam punya. So kita ambil yang tertinggi semalam. Kita tanda je lah dulu tertinggi terendah semalam. So kita ada yang tertinggi, kita ada yang terendah lah. Kita main dalam julat je. So tengok, kalau tadi kita kata dia nak turun kan, so insyaAllah dia kena langgar ni juga lah. So lepas tu kita buka time frame rendah sikit. Time frame rendah sikit 4 jam. Kita nampak dia dah macam naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik sikit. Berarti dah tak nak turun sangat kan. So kalau macam ni, kita ada indikator juga. So nak mudahkan cerita, semua dah mudah dah sekarang ni. Kita tengok Euro USD. Kita buka investing ni, investing.com ni. Then kita tengok chart. Analysis Forex. Ambil yang popular lah. Popular ni ke apa? Senang bergerak, dia laju senang nak trade. Sorry, technical analysis. Kalau kita tengok tadi saya cakap Euro USD kan, dekat daily pun dia jatuh, dekat weekly patutnya kita tak adalah main sampai weekly kan, kita main daily je. So hari ni dia punya strong untuk jatuh, 5 jam pun jatuh, 1 jam jatuh, 30 minit jatuh, 15 minit pun nak jatuh, 5 minit pun nak jatuh, 1 minit pun nak jatuh. Okay, basically memang akan jatuh lah.
So sorry kita masuk balik, dan baru kita boleh cari entry dia. So kalau macam ni dia dah sampai base, ni paling tinggi dia. So H4 memang tak nampak lah nak entry kat mana. So boleh tambah lagi 50% kat sini, agak-agak je lah. Kita ada base baru kat situ, dia ada satu resistance kat situ. Kalau ikutkan skema, kalau nak sell kita boleh sell kat sini je, cantik sikit. Kita sell kat sini dia akan jump ke bawah. Tapi kalau nak cepat, kita nak main scalping. Kita tengok H1, H1 pun dia dah sampai sini. Kita bagi dia lagi 50%. Ok, cantik lah tu. Anggar-anggar je lah kat situ lah lebih kurang. Dia punya base mana dia punya resistance tu. Bila dia boleh langgar ni, dia naik dulu lah. Kalau tak langgar tu insyaAllah dia cuba turun lagi. So dia main dekat area sini je. Yang apa lagi kita nak buat? Kita nak entry kan. Tadi kan kita perasan semua cakap strong sell kan. So kalau macam ni kita cari style ni. So kita pergi rendah sikit. Nampak tak dia nak sampai. Ok, kita biar dulu. Kita pergi rendah lagi. Kita pergi time frame yang rendah sikit, 15 minit. Tengok ada peluang entry cantik ke tak. So 15 minit pun strength sell, tapi masih lagi dekat paras ni 1.21292. Tengok 5 minit pula. Naik. Tapi kita tunggu sekejap. Kita testing biar dia naik sampai atas tu 12192. Dia sampai situ kita boleh start sell. Siapa yang nak tengok indikator ni kat resistance ke kat support ke kan. Ada banyak cara, tapi kalau kita ambil cara ringan sikit lah. Kita ambil cara ringan, kita tambah indikator. Kita pakai moving average je. Ambil kan hari tu saya dah buat dah tu indikator. Ok, ni saya tunjuk laju sikit lah. Siapa yang nak belajar nanti boleh masuk group, boleh download semua. Saya tambah load sikit template, MA punya template. So ni MA punya template. Siapa yang tak faham tu, sekarang pukul 2 nak masuk pukul 3, cantik. So kita kena tengok 1 jam ni lah. So dia berada kat mana kan. So far kalau kita tengok kat sini, memang sell 1 MA. Kita punya moving average 50 ni, kita punya chart, kita punya candlestick ni, orang panggil candlestick kita punya candlestick ni setiap satu ni 1 jam lah. Kalau buka 1 jam punya time frame, so dia berada di bawah. So cantik untuk sell. Kalau tengok pun semua ni sell ni, semua pun dia suruh sell. Tapi 5 minit nampak tak, 5 minit nak capai. Ok, ni kita punya resistance. Kita tolak sikit. So ni resistance kita ni bung ketul ni. So ni kan jadi-jadilah kalau ikutkan skema dia. Kalau sepatutnya dia akan turun lah bila dia sampai kat sini. So biar dia naik dulu. Kalau ikutkan nak sell sekarang boleh, dah untung lah ni pun. Apa kita kata, okay, kita kena sabar. First thing sekali kita kena tunggulah 1 minit. 1 minit ni cepat sangat. Dia dah start turun lah. Okay, kita main laju
saja je saya buka laju, kita ambil trade balik. Ni kira tak payah berfikir lah. USD ni tadi saya terus saja ambil ni order, tak cakap banyak, 1 sen, kita terus sell. Yang ni tanpa berfikir kita tengok dia ni je, sepatutnya dia akan turun. Kalau ikutkan base tadi dia akan turun. So saya saja beri 1 minit sebab saya nak tutup cepat So nanti nampak tak dia suppose kalau kita masuk 1 sen tadi, sekarang ni dah 10 negatif 1 sen kan. So biar dia nak buat apa dia nak buat. So kita masih ada lagi, kalau ikutkan 5 minit ni kita berada dekat support. So sepatutnya dia akan naik dulu, dia bagi negatif je kat kita. So ni aras paling terbaik lah kalau nak sabar. Kalau ikutkan kena sabar lah. Kalau nak buat demo kat sini, kita layan je. Sebab dia akan macam mana pun dia akan turun juga, InsyaAllah. Ni kalau siapa nak trade ni sesuai lah. Tapi ni scalping kalau scalping ni dapat situ positif, dia terus tutup lah. So nampak tak, saya main pun 1 sen. 1 sen ni sesuai lah kalau siapa-siapa yang baru nak mula. Janganlah nak terus nak kaya, kenalah belajar macam mana nak masuk, nak cari kat mana entry dia, kat mana nak sell, kat mana nak buy. Kena belajar fundamental analysis. Technical yang macam saya tunjuk ni technical analysis je lah, sama-sama kita baca. Tapi pun tak sempurna lah, saya pun main tekan je. Okay, kita sekarang nama pun santai. So kita tak payah nak serius sangat. Okay, sementara kita tunggu tu, kita cuba tengok chart lain. Dengan cerita US teruk sekarang ni kan, kita tengok US Jepun. Selalu kalau nak cepat, kita main yang cepat-cepat ni. Goal ni siapa yang tak bersedia tak payahlah main. So kita tengok ya, senang sikit Kalau ikutkan kena check satu-satu. Okay, saya tak pasti suara saya dengar ke tak, tapi ini sekadar percubaan je hari ni. Saya saja je nak test saya punya laptop ni boleh jalan ke tak boleh jalan. Okay, kita dah buka Euro USY, kita buang lah sebab ikutkan nanti bukan belajar dari Google lah. Buang semua-semua benda ni, bagi dia clean je. Merah ni naik jatuh, biru naik kan. So okay, first kita tengok dulu daily dia. So daily dia tadi pun dia buka sampai sini. Kalau ikutkan ni sideway ni tak sesuai kita nak trade. Okay lah, kita tak payah trade. Mana ni tak nampak pun ciri-ciri nak jatuh ke nak naik ke. Sideway sangat. Kira macam ni lem sikit lah kalau nak trade. Kalau ikutkan jatuh lah ni, lem sikit. Kita cari yang cantik sikit simbol ni. Orang cakap yang ni laju GPUSD. Sama juga, kita bagi clear sikit. Kita bagi daily mode cepat sikit. GPUSD ni so far trend dia naik.
Tak tahu apa teruk sangat USD sekarang ni. So pound kita agak menarik naik. Tapi kalau kita nak reconfirm balik, kita boleh je tengok dekat situ GPD USD. Yang ni reference je bukan nak kita trade based on dia. Kita nak tengok dia punya secara general luar. Apa pandangan orang. Sebab sini dia dah rangkumi kan. Kalau kita belajar kita ni indikator ni kan, yang ni cakap sell, yang ni cakap buy, yang ni cakap sell. Pendek kata semua orang cakap strong sell. Sorry. So kita tengok, kita tak payah main jauh-jauh lah, kita main 1 jam punya strong sell. Ni pun strong sell, yang ni pun strong sell, yang ni pun strong sell, yang ni pun yang ni buy. So bila yang 1 minit ni buy, 5 minit ni sell. So kita kena cari bila buka indikator dia, kita kena cari kat mana point sell dia tu. So kita buka 15 minit ni. Okay, nampak tak tadi kata 1 minit buy kan? Okay, buy dah settle. 5 minit buy, dia tengah buy, dia tengah cari harga untuk persetujuan lah. Banyak cerita ni. Okay, sekarang kita nak cari point sell. Kita nak sell, kita kena cari harga paling tinggi lah sebelum kita sell. So dia dah naik, mati. Ni pun dah cantik ni. Ni kalau dia sampai sini cantik. So basically yang nak turun ni telah terbantut. Yang ni saya pakai naked ya, saya tak pakai indikator banyak-banyak sangat. Ada banyak lah kalau nak buka indikator. Ni kita tengok mata kasar So biar dia naik dulu. So basically kita kena tengok kat mana nak turun dia, kat mana nak jual lah orang cakap. Kalau siapa yang tahu engulfing semua, ni cantik lah peluang dia. Ni tempat sell. Yang ni pun tempat sell. Yang ni pun zone sell. So kita tunggu sampai sini dia sell. Tak pun dia naik atas ni, kita sell juga. Kita tengok dia gimana lah. So ni kalau untuk 5 minit scalping, kita tunggu dia sampai area ni, kita boleh sell. Apa yang tak larat nak tunggu tu, letak je lah sell limit. Rugi pun berapa banyak dia. Tapi kalau main scalping ni, kena bersedia untuk cut loss lah. Kalau you letak sini, you cut loss dia pun, kalau you banyak sikit modal, letak larger sikit. Nak letak sini pun boleh. Kalau you nak cepat masuk, cepat keluar, then cut loss dia dekat. Contoh you masuk sini, kalau dia tak nak turun, dia mati kat sini. Ni stop loss ni. So you entry you kat sini. Tapi kalau you nak tunggu dia break yang ni, dia naik ke atas pula, baru kita tunggu. So kita tunggu yang candle ni. Candle ni kita bagi habis ni. Kita bagi 5 minit. Mana candle ni nak pergi. 1 minit tadi dia kata dia naik kan. 1 minit pun dia akan naik lagi. 1 minit dia naik. Tapi sampai minit ke-5 patutnya dia sampai sini dia turun. So ni 1, 2, 3 minit. 4, 5. Okay, siapa yang dah nampak tu, nampak lah. So kalau macam saya nak masuk sini boleh je. So kalau tak nak tunggu candle tu habis, kita agak-agak je lah harga tertinggi tu. So kita boleh buka demo dia 1 sen je kan ni. Kita sell 1. So saya dah masuk 2 entry lah. Tadi macam saya cakap ni, Abang tak ada sampai sini lah. Kira dia dah sampai sini, cantik lah kalau nak sell. So siapa yang nak main layer kan, siapa yang nak main layer tu, ini order, sell lagi 1, masuk lagi 1, ini order,
di tempat sell, so kita sell lah. Takkan kita nak buy, sell. Okay, ada jangan tamak kan. So satu kita saja masuk awal, ada tujuan masuk awal tu. Yang kita tunggu. So far kita negatif lagi. Kita rugi 67 sen. So tak apa, berugi-rugi dahulu. Jadi kita kena tahulah apa yang kita buat kan. So siapa yang ada kesempatan nak belajar tu ada banyak lah. Banyak group. Sebab saya ingatkan tadi nak buat live YouTube, tapi YouTube-nya lagging lambat lah kalau internet slow ni. Saya punya rumah ni banyak pokok lah, jadi susah nak dapat signal yang elok. Kena bertabah je lah orang cakap kan. Dia pun saja je nak testing, nak tunjuk lah, bukan boleh jadi kaya, tapi boleh lah nak cuba-cuba dapat RM1, RM2, tak pun $10 satu hari, tak pun $5 satu hari. Tengok modal lah. Dia 10% daripada kita punya modal. Kalau modal kita $10, RM1 satu hari. Itu pun rasa saja $10, macam tu lah lebih kurang. Dia 10% daripada kita punya modal. Okay, saya modal besar tadi. Oh lupa, kalau saya masuk tadi kan ada stop loss lah. Saya nak target TP berapa lah. Tapi kalau dalam scalping tak payah tunggu TP lah. Kita tengok je dah untung tu kita ambil. Tapi kalau nak lagi cepat, tadi saya letak 1 sen kan. Kalau modal besar letaklah RM1. So laju lah sikit. Cuma saya ada untuk buat sekadar nak pilih-pilih ni. Nanti ada indikator juga. Siapa yang mungkin insyaAllah ada kesempatan ni, saya share indikator lah. Indikator scalping. Yang macam ni kita buat naked je. Kita tengok-tengok je, kita terus buy. Yang ni pun saya malas nak tengok apa nama ni. Kita remove semua tempat-tempat ni. Kita bagi kosong. Kita bagi kosong. So kalau ikutkan ni sideway, kita 5 minit kita tak nampak trend ni. Naik ke turun. Tapi kalau nak trade, boleh lah. Tadi macam tak kita masuk tadi kan. Sekarang kita dah mesti rugi. Tapi yang lain tu dah start mendana, jadi sedikit keuntungan. Tadi kan saya tak sabar nak masuk ni kan. Mesti negatif 23 sen. Tapi tak adalah kalau 23 sen ni, kalau dia tak nak naik sangat, kita main dia bukan main lah, kita nak trade ni. First kali bukan nak fikir untung lah. Dia macam kita nak pergi tukar mata wang, nak pergi Korea macam tu. You bawa RM1,000 pun, you tukar kat Korea, you nak tukar mata wang Korea, you mesti rugi juga. Macam mana pun. So you nak kena kurangkan kerugian you tu. So macam mana sekarang kita kira menjana wang daripada pertukaran mata wang. So US kalau turun, duit kita mesti memang dah tak, duit kita RM1 US berapa. So sekarang ni kalau kita main US tukar kepada sana, kita dah beli pound dollar. So daripada pound tu kita nak tukar US balik. So mata wang kita tak ada dalam senarai ni, kita trade. Jadi kalau kita trade guna USD ni, 1 USD tengoklah paling kurang pun kita boleh dapat RM4. Duit Malaysia, InsyaAllah RM4. So dari situ lah kita jana RM4, terlebih 1 sen, terlebih 2 sen. So macam ni kan, dah untung kan. Siapa yang ni nak tutup pun boleh, tak nak tutup pun boleh. Tapi kalau kita dah main scalping ni, tutup lah, dapat 50 sen kan. Close position, close. So yang 50 sen pun sedap je kan. Kita close. So yang atas tadi pun dah cantik. Sebab kita dah nampak dah, kita dah nampak dia punya trend, dia akan jatuh kan. Lepas tu first kali kita kena ada ilmu dulu kat mana nak cari jatuh ke naik ke. Sama macam nak tukar lah. Kalau hari ni kita nak tukar nak pergi Australia, dia pergi tengok hari ni mata wang mahal sangat, janganlah pergi tukar dulu, tunggulah dia jatuh. Dah rendah sikit kita jual lah. Macam
contohnya hari ni kan, okay, ni dah 5%. Ni yang kecil-kecil kan nak tunggu-tunggu lah. Dia kalau tunggu lagi jauh lah dia pergi. Tapi sebab kita scalping, saya pun bukan nak tunjuk yang ni hebat. Kalau 1 sen selalunya saya biar lah sampai esok pagi pun. InsyaAllah kalau dia jatuh lah, tak jatuh. Selalu kalau scalping kita target 10-20 pip je. Biru je tutup. Sebab tu kita letak position besar sikit. Kita tak ada masa nak bermain-main kat situ. So tinggallah seketul yang 5 sen tadi yang kita buka awal tadi kan. So yang 5 sen tadi tu dah jadi 9. Tengok lah kalau dia turun lagi. Kalau tak dia turun, dia lebih daripada yang kita rugi. Contohnya saya tak nak, kalau dia naik je 50 sen saya nak tutup. Negatif 50 sen saya tutup. So itu dia punya risiko lah. Dia sanggup terima kerugian sebanyak 50 sen saja. Dan dia tak, okay. Dan itu je lah cara dia. Sebenarnya handle risiko je. So macam tadi kita dah trade kan. So kita boleh tekanlah history kita. Kita tengoklah berapa yang kita dapat. Mana okay, ni tadi kita dah dapat 24 apa ni 24 sen. 20 sen tadi masa tinggi tadi tu. Kalau ikutkan masa tinggi tu kita tak tutup lah, besar lagi. Kan tadi semua 50 sen kan. Okay, jom kita trade. Kita letak RM1 pula. Okay, jangan letak RM1 lah, tamak sangat. Kita trade, kita letak 10 sen. Selalu orang takut nak main gold. So kita cuba tengok gold. Gold ni sebab siapa tak cukup duit memang nangis jugalah kalau dia nak tengok. Okay, gold So naked eyes, kita tengok dulu pasaran, cerita-cerita pasaran ni kalau ada. Gold ni bawah community, gold. Sorry. Okay, gold ni technical analysis. Menurut dia 1 jam, kita tengok daily lah. Kita start daily buka-buka neutral. Yang ni pun tak ada apa function. Ni sejam, dia kata dalam masa sejam suruh jual. 30 minit pun suruh jual. 15 minit suruh jual. 15 minit pun boleh jual. 1 minit neutral. So kita nak tengok candle 5 minit ni sebab gold ni lagi tak boleh lama sangat tunggu. Nampak tak dah ni kan, dia naik 50 sen kita shutdown. So kita tak payah, sebenarnya dia boleh turun lah, tapi saya malas nak tengok lama-lama kat sini. Kita boleh shutdown atau letak stop loss. Contohnya kita letak stop loss lah. Kita tak nak shutdown lagi. Kita letak stop loss. Kalau dia naik 3, dia naik 350. 350. Okay, dia naik sampai situ kita cut. Kalau dia tak naik, kita naik. Okay, gold tadi semua cakap sell kan. So 1 jam sell, 30 minit pun cakap sell. Belas minit cakap sell. So nak sell kat mana? Terus sekali kita tengok yang besar sikit lah. Kita ambil 1 jam dulu. 1 jam dia sekarang berada kat sini. Kat mana zone sell pun. Kalau ikutkan zone sell dia, kalau trade cakap-cakap pun betul juga kan. Okay, zone sell. Ada zone buy satu kat sini, kuat zone buy dia. Dia ni 1 jam.
Yang ni base dia. Alah, senang cerita, tak payah cerita banyak lah. Kita buka 30 minit. Phone dia berada kat situ. Kena cari zone dia. Kalau tak ada, kita tak janganlah paksa diri nak masuk juga. Tak ada, biar lah. Sekarang kita cari dulu apa hal. Ada tak zone cell ni sini? Ada satu. Ni zone cell ni. Kita lukis dulu. Siapa belajar engulfing ni boleh lah belajar. Tu zone cell. So kalau dia naik situ, patutnya dia jatuh lah. Dia naik situ, dia naik, dia jatuh, zap, dia dimatikan. So support cell tadi dah jadi buy kat sini. So dia akan memang selesai sangat lah kalau kita nak sell sekejap kat sini. So ini sepatutnya sell. Sekarang dia jadi orang panggil sell zone, tapi telah dipecahkan kat sini. Dia pecah, dia turun balik, dia pergi kat base. Kalau dia nak teruskan perjalanan ke bawah, dia kena naik juga sekejap. Dia kena naik juga, singgah sini sekejap, baru dia turun balik. Tengok tadi, dengar kita dah letak kan, sebab kita tahu dia nak jatuh. Yang ni pun tadi kita tengok balik. Yang ni bukan kita nak jadikan dia semata-mata dia punya, kita punya sandaran. Kita nak tengok. So 15 minit pun ajak turun, 1 minit je neutral, 5 minit pun dia nak ajak turun. So apa kata ala-ala dia ajak turun, biar dia naik sekejap, kita sell kat situ tu. Macam tu lah lebih kurang. Kita kena cari zone. Siapa yang ni, yang macam ni kita panggil dia engulfing lah. Kita boleh banyak benda lah belajar. Nanti belajar. So kalau ikutkan sini, zone sell. Sebab tu dia turun, dia naik, dia kena dia sell. Tapi sampai sini je, bang, dia bantai balik. So daripada resistance tadi tu, zone sell tadi tu, bila dah kena langgar macam ni, baru tak turun-turun pula, dia jadi support. Daripada resistance tadi, dia jadi support. So yang ni dia support lah. Nampak tak? Dia turun pun dia tak turun jauh, dia jadi support baru kat sini. So bila support, dia naik, dia cuba turun, berjaya turun, dia berhenti kat sini. Kalau ikutkan, kalau dia dah berhenti kat sini, sekarang kita tengok pukul 3 kan. 3 kita boleh buka pukul 11 1 jam ni. So drop, base drop. Dia dah, maknanya daripada penurunan, dia duduk kat dia punya harga yang semua orang bersetuju, orang nak beli, tapi orang tak nak beli juga, dia turunkan sedikit harga emas, baru orang nak beli sikit. Dia boleh je dia berehat kat sini, tapi kemungkinan orang mungkin tak nak beli di situ. Sebab kita tengok kat sini, dalam graf 1 jam ni, permintaan demand kat sini ada, tapi tak ada orang nak penuhi dia. Sini pun ada demand juga, tapi tak ada orang nak penuhi. So kalau kita tengok yang kecil-kecil, so kalau tak nampak sini, kita tengok lagi kecil. Nak entry ni kita cari yang kecil lah. Macam ni. Ni zone sell juga. Ni pun buy. Okay, ni zone buy. So memang buy lah kat sini. Kalau tengok ni zone buy, sampai sini je kena buy, sampai sini je kena buy. Sampai dia jumpa sell ni, dia sell balik. Lepas sini dia buy, sell, buy, sell, buy, sell. Kalau siapa yang jenis nak main atas bawah ni sesuai lah. So sebelum kita masuk entry tu, kita jangan main masuk je, kita tengok ni. So 5 minit, saya dah main 15 minit, kita main rendah lagi. Nampak tak? So dia akan naik dulu, sebelum nak turun, apa-apa yang turun akan naik. Siapa yang naik, dia akan turun. Macam tu lah kehidupan, sama juga macam ni. So basically saya share sikit lah. Ni kalau harga yang jenis yang macam ni,
Kalau dia turun laju lepas tu dia naik balik, maknanya orang minta kat sini ramai. Harga terpaksa lah nak penuhi permintaan orang nak beli ni. Tapi bila dia dah, orang dah habis, semua orang dah beli, dia cepat-cepat naik balik, harga pun naik balik. Tapi kenapa dia tak langgar atas lagi? Sebab satu, permintaan pun kurang. Bila permintaan banyak tu baru dia naik lagi dahsyat. So yang supply ni pun sonok lah, nak sell harga tinggi. So semua orang pun lemah je sekarang ni, nak naik pun tak nak. Orang nak beli emas tu kurang kan. So kita cari entry untuk turun. So ni jadi rally, base rally. So ni base baru dia. Kita tengok ni candle berapa minit, 5 minit. So dia dah tak boleh pergi. Okay, selesai nak sell sekarang. Kita cuba sell. Tapi kalau ikutkan jangan sell ikut saya. Dia sell paling teruk pun kat sini, dekat sini, zone ni. So tinggi lah sikit. Kalau you sell sekarang ni, ni sekarang saya nak tunjuk. So ni base dia. So kalau kita tengok macam ni pun dia memang akan turun lah. So tanpa membuang masa, kita ambil saja pendekatan yang tak payah nak berfikir. Kita ambil tadi, kita nak tak 10% kan, 11 sell dia sekarang. Emas ni sebab tu saya cakap jangan main sesuka hati. Nampak? Emas masuk-masuk je dah macam ni cara dia. Tambah pula masuk 10 sen. Lalu kalau modal kecil ni main 1 sen je. Jangan nak terus kuat-kuat je. Okay, main scalping ni, kalau scalping, trade scalping ni kena cara scalping lah. Tunggu. So kalau saya dah sell kat sini, dia naik juga lantak lebih daripada ini, dan kita kena tutup lah. Memang tak ada peluang lah kita nak turut nak ni dah berjaya kan. Tapi kalau ikutkan jangka masa pendek, dia saya kena tengok. Tadi positif pun saya saja nak biar-biar kan. Ni hasil dia negatif balik. So biar sikit, janji biru semua. Ni lah, siapa yang kecil-kecil kan, 5 sen, 4 sen, tutup lah. Tunggu apa lagi. Kita target nak biru, baru kita puas hati walaupun 1 sen. Ni emas, nampak tak? Dia naik, dia mesti sampai sini. Ni saya nak tunjuk demo lah, walaupun ni akaun betul Dia akan sampai cecah sini, kecuali dia langgar lah. Kalau dia langgar, nasib kita tak baik lah. Dia nak naik juga ke atas, nak buat macam mana? Kita jual, kita beli jugalah dalam keadaan yang mahal. Kita beli dalam keadaan mahal lah maksud dia. Maksudnya kita jual pun kita jual murah. Orang seronok sangat nak beli. So yang tadi tu saya cuba nak confirm kan. Kita tengok 5 minit ni chart. Buka hour, kita tengok 5 minit balik. Memang tempat sell. So memang kita kena cari sell. Sebenarnya kalau you tengok kat sini ada banyak lah kat mana tempat nak sell dia. Moving average cakap buy 1, 11 sell. Lepas tu kita ada stock cakap macam ni, cakap macam ni. Yang ni boleh belajar nanti. So sekarang ni kalau kita nak trade, ini sekadar sandaran je. Nanti ada banyak lagi macam-macam cak benda yang you kena reconfirm balik. Sebab tu jangan, pada permulaan ni janganlah mengada-ngada nak trade emas, gold. You trade lah benda lain ni, currency ni, okay. Ini ada berlambak currency ni, kita tengok ni. Bitcoin pun ada ni, coin, alternative coin.
Okay, sambil-sambil tunggu ni, sambil-sambil tunggu ni, kita cuba tengok ada peluang-peluang lain tak. Kita selalu kalau waktu pukul 4 macam ni, kita kena tengok mata wang lah. Mata wang euro dah start nak bergerak. Lepas tu channel news, cuba kita tengok ada channel, ada news terbaru. Okay, GBP, dia kata GBP akan ada self alert. Itu biarlah dulu, tak payah nak FA sangat lah. So kita elakkan yang GBP, kita cuba petang ni kita main, kita tengok kita trade yang selalu saya trade lah. Kita buat daily je, dia nampak trend. Yang tak nampak trend ni kita jangan masuk ni. So ni dah santai, tak payah share Japan. Yang ni pun nampak macam ada penurunan untuk 1 hour dia daily, naik turun macam tu je. Ni cantik macam ni. Nampak trend nak naik kan. So bila kita tengok 4 hours pun trend dia macam tu nak naik. 1 jam pun trend dia turun sikit betul naik. Dia boleh, okay, baru GPUAD dia boleh start yang ni sebab saya main terus tengok, saya tengok ni okay, ni yang utama saja. So dia ada banyak lagi, dia boleh carilah. Terus nanti saya end live bila orang cakap trade kita biru semua, kita end live. Sementara GPAUD dia turun, dia sampai sini. Hello, hi. Tapi kalau tengok candle macam ni pun dia akan turun sekejap ni. Sebab nampak tak, candle turun dia lebih banyak daripada candle naik sebiji. Tapi kalau ikut trend, memang dia tengah buat trend naik lah. Cuma kalau anda tahu perasan, dia dah start nak turun sekejap. So bolehlah tanpa membuang masa, kita sell. Kita sell ni, mana sell? Kita sell. Saya jelas sell dulu. Okay, cukup sampai situ saja, kita tengok. So mana yang positif nanti kita terus tutup. So untuk sekarang yang terbuka, hari ni kita dah trade 1, 2, 3, bukan hari ni lah, petang ni tadi, 3, 4, 5, 6 trade. 6 trade dah. So nampak tak kalau kita main exposing, kalau you letak $50 dah habis dah $50.
So janganlah main terus tamak-tamak macam ni. Ni letaklah satu sen. Lepas tu kalau perlu sabar macam ni, kalau you nak tahu dia turun, dia memanglah akan turun. Tapi sebelum dia turun tu, dia akan pergi naik sekejap. At least dia naik sampai sini. Sampai situ. Dia naik sekejap, baru dia langgar balik. So janganlah beli awal-awal. Jangan sell awal-awal. Tapi kalau kita scalping, kadang-kadang dia buat macam tu, macam naik turun kan. Kita sell lah terus. Tapi kalau ikutkan scalping pun, you kena ikut skema. You kena sell dekat tempat sell. Jangan main sell je. You nak buy pun, you kena buy kat tempat buy. So kita tengok sekarang, kita untung daripada sini, kita boleh tutup. Dan sekian. You boleh, siapa-siapa yang nak testing, bukan testing, orang cakap siapa nak mencuba kan, modal dia kalau ikutkan saya dah copy semalam, copy trade tu you tak payah fikir lah, you ikut je siapa master yang mana-mana hebat dekat copy trade Octao, you follow lah. Malaysia ada, India ada, satu negara ada, you jalan je, you pilih lah mana you nak. Kalau ada banyak modal, you boleh lah pilih 3-4 master. At least orang gagal ada lah 2-3 lagi, tak adalah you semua sumbat kat satu tempat je. Kepada yang nak cuba, tapi hari ni you kena cuba sebenarnya once you main tu untuk trade ni. Tapi sebelum you kalau you nak mula tu, orang cakap macam you nak pergi ni lah, memang kena dapatkan information lah. Kalau you nak pergi tukar mata wang pun mesti tengok website sekarang berapa. You nak jual emas pun, you pergi cari emas, harga emas naik baru you jual. You nak beli emas pun, you tunggu harga emas jatuh. Sama macam ni dah biru kan, mana dah. Kan tadi kita sell kat sini kan, dia dah jatuh. Tak nampak pula dia kesan dia. Katanya dia keluar bid dia, kalau show bid price, price, baru kita nampak spread. Ni spread dia Selalu kalau pound ni spread dia besar sikit. Kalau you sell kat sini, merah ni kena betul-betul jatuh kat dia, baru kita profit. Tapi insyaAllah dia jatuh ni. Tapi jangan risau, sebab tu kalau kita tak main, kita tahu nak trade apa, kita rugi sen-sen je, ataupun RM1 kita rugi, $1, $2. Kita jangan target dulu rugi kita sampai $10, $50, $100. Itu meniaga apa tu. So dalam perniagaan macam ni lah, kalau dah tambah mata wang, kita main 0.0 4 digit punya ke belakang kan. So kerugian kita ni kena sen-sen, tak paling besar pun RM1 ke $1 ke $2. Tu je level kerugian kita. So GPAUD tadi tengok dia dah start menurun. Sebab saya tengok trend menaik dia, tengok dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Lepas tu dia naik, dia tak naik dah, dia turun, dia buat baru punya penurunan. Lepas tu dia naik lagi sikit pun tak lagi tinggi, dia buat lagi rendah. Nanti dia akan naik juga, dia naik sampai sini, dia turun. InsyaAllah macam tu lah patutnya. Lepas tu dia akan ada 3 kaki, 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki. Pula 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki. Saya tak tahu dengar suara ke tak dengar. Yang ni saya testing. Kalau at least tak dengar suara, korang boleh lah, orang cakap tengok je lah. So nampak sekarang kerugian saya daripada $14 tadi dah tinggal $2 je. So mana yang biru tadi, yang ni kan, biru kan, tutup. Satu dah tutup. Jangan tamak sangat. So kita punya goal lah tadi kita tutup. Oh, goal kita berjaya turun. Buat goal tu bermasalah sikit, kita jangan lama-lama sangat. Kalau tak biasa trade, tak payah. Tapi goal ni beza, masalah community ni naik cepat, turun pun cepat. Jadi kalau kita nak scalping sedap lah macam tadi kan. Kita tak ada tunggu lama, sebab saya target pun sampai setengah jam je. Tadi saya start pun saya tak ingat berapa, 3 kot. Setengah jam kita main sikit-sikit dah. Nanti kita buat live betul-betul. Saya pun nak kena testing account lagi.
Account nak testing saja je, nak share knowledge orang cakap. Sebab bila saya share ni, saya perasan susah nak rugi lah orang cakap. Tu yang saya nak share tu. Bila saya main seorang-seorang, saya jadi silent trader. Kalau untung lah seorang-seorang lah. Tapi kalau rugi pun senang juga. Sebab kita macam tak ada semangat nak tolong orang. Bila tak ada semangat nak tolong orang, kita tak berhati-hati lah orang cakap. Ni kalau kita ada ni, mungkin kita ada rasa tanggungjawab sikit. Kalau aku main hentak je, kesian budak ni. Adalah tanggungjawab sikit. Jadi susah lah. Bukan susah nak rugi, memanglah akan ada risiko tu. Setiap perniagaan ada risiko. So adalah risiko. Cuma susah lah kita nak terlari daripada matlamat kita. Matlamat kita nak at least trade kita tu berjaya. Kurang risiko, ada profit. Paling teruk pun kurang risiko. Yang paling mencabar sebenarnya bukan profit, nak kurangkan risiko. Okay guys, sikit lagi. Dah 14 sen lah. Ini mana tadi? Euro USD. So kita tutup yang lain-lain ni. Yang lain-lain tu kita dah profit lah. Yang ni pun kita tutup. Kita tinggalkan ni je. So ni tadi kita jangkaan kita sell lah. Kita tengah sell lah. Okay, kita tengah sell. So naik, turun. Yang ni pun kita sell kat bawah tadi. Nampak tak kita sell? Yang ni pun tak tutup lagi. Sebab apa? Sebab saya sell di tempat yang salah. Saya tunjuk lah saya cakap tadi kan. Kita kena sell dekat bila harga paling tinggi. Harga cecah kat sini ke atau kat sini ke. Tapi tadi saya saja je sell bawah sikit. Saya sell price 257 kat mana. Saya sell kat situ. Saya sell memanglah tinggi, tapi taklah tinggi lah orang cakap. Saya sell mahal, rugi lah saya. Kan saya sell murah. Saya sepatutnya bila dia naik ni baru saya sell. So korang jangan nak buat macam tu. Sebab ini sekadar orang cakap latihan je. So siapa yang nak tengok website tadi tu, so far membantu jugalah. Sebab kita tak ada masa nak tengok macam-macam benda kat sini. Nak pergi tengok satu-satu tu pun tak ada masa juga. So itu bantulah. Yang ni semua orang dah bagi pasaran. Ada banyak sebenarnya. Ni salah satu. Tadi Euro USD. Tengok kita boleh tutup trade tak dalam masa 1 minit. Dalam 1 minit insyaAllah kita boleh tutup trade yang tadi tu, yang kita buka tadi. Ni semua panduan. Bila dia cakap strong sell, memang you kena sell. Tapi you kena cari kat mana you nak sell dalam masa 5 minit ni. Kalau terlepas lah. Jangan mengada-ngada pula. Sebab tu you kena pergi tengok juga sebelum ni. Mana you kena confirm kan. Daripada 1 jam ni pun dia nak jatuh, 30 minit nak jatuh, 15 minit jatuh. Jadi kalau you terlepas 5 minit, you tunggu cari 15 minit ni sell. Terlepas 15 minit, 30 minit ni sell. So cantik. Kalau macam ni memang sesuai scalping. You ada 1, 2, 3, 4 sampai 1 jam punya confirmation untuk sell. Jadi inilah natijah dia. So kita dah untung. So kalau malas nak fikir, at least posen lah. Turun sikit dia buat gede pula. Dia nak naik atas ni. Okay, kita jangan tamak lah. 27 sen settle. Dah tutup lah. Close position. Dah tutup lah. Okay. Nampak tak? Tadi semua confirmation tadi. Mana semua ni akan jatuh. So jatuh. Dia ni memang strong lah jatuh. Dia dah tak boleh tahan dah. Dia tak boleh terima. Kalau saya tiba-tiba tamak sikit, saya letak RM1. Jangan lah. Saya letak 50 sen.
Kalau dia dead, mati lah saya. So dia memang dah tak boleh bertahan sangat dah ni. Dah lemah lah. So kalau kita tengok daripada atas ni, so ni turun. Candlestick ni pun dah turun. So dia dah cecah kat sini. So dia akan turun dan cakap bye-bye kepada semua orang. So dia akan turun. So kalau macam ni selalunya cakap RM3 kan, $2 kan, $4, $5, macam ni kan. Okay, cukup lah, cukup. Sesi pembelajaran ni cukup. Sudah, boleh tutup ni kalau hang tu, pandai lah. So saya berjaya tutup tadi $10. So hitungan kita 10, 8. Kita buat berapa trade ni? 1, 2, 3, 4, 5